analisis kita, technical analysis kita, dan juga untuk apa ni, untuk kita mengetahui di mana sebenarnya trend untuk gold sebenarnya akan menghala. Tapi seperti yang kita start ni, kita cuma start lah dengan apa, dengan ekonomi, dengan politik negara kita lah sebenarnya So jadi saya akan mulakan untuk hari ini. Pertamanya saya akan share screen Saya selalu lupa untuk share screen, tapi hari ini saya akan share screen pada anda semua Seperti yang anda dapat lihat di screen saya ni. Pertamanya saya selalu akan pergi ke schedule news jadi seperti yang anda dapat lihat, hari ini adalah 21 November. Kita tidak mempunyai sebarang news tapi itu tak bermaksud yang kita tak ada apa-apa pergerakan di dalam market. Sebenarnya kita ada pergerakan market. Jadi apa yang penting untuk kita lihat adalah kita sebenarnya boleh Azmi mute saya nak sekejap sorry. Sekejap. Okay. Alright. So jadi apa yang penting adalah kita sebenarnya hari Rabu PMI, yes betul. Hari Rabu PMI kita kena lihat jugalah kepada PMI juga. Yes betul. Sangat-sangat penting untuk kita lihat Dan ini juga adalah leading indicator untuk kita lihat juga. Yes betul. Sangat betul Sezati. Jadi minggu ni sebenarnya memang kritikal, memang sangat-sangat kritikal seperti negara kita juga So jadi kita pertamanya ialah kita, walaupun kita tak ada news kat sini, itu tak semestinya tak ada apa-apa yang berlaku Jadi apa yang saya akan buat ialah pertamanya saya akan selalu menggunakan investing.com di mana saya akan type di sini XAU USD gold spot US dollar. Dan kemudian sekiranya anda scroll ke bawah saja, anda akan melihat sekurang-kurangnya 2 ke 3 news di sini. 2 ke 3 news ni adalah perkara yang sangat penting untuk anda lihat. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, pertamanya news ni 12 jam yang lalu ini adalah tentang energy dan precious metal yang akan dikeluarkan selepas minggu itu berakhir. Jadi kalau selalunya anda tengok weekly review dan outlook ini adalah perkara yang paling penting untuk anda baca juga. Dan kemudian seperti yang anda dapat lihat, global stocks gain on hopes recession warning forces Fed hands Maksudnya daripada apa yang kita tengok ialah equity equity market seperti share dan sebagainya ada kenaikan juga Maksudnya ada penurunan sedikit terhadap US dollar. Tapi perkara ini sebenarnya tidak kuat sangatlah sebenarnya. Dia tak berapa memberikan impact sangat. Seperti yang kita lihat untuk energy dan precious metal weekly review dan outlook. Pertamanya adalah kita selalunya akan mencari dia punya fundamental factors di sini sebenarnya. Kerana di sinilah sebenarnya yang kita akan tahu di mana sebenarnya direction market direction market akan pergi sebenarnya. Jadi seperti yang kita dapat melihat daripada news-news yang datang ini, kebanyakan daripada news ini telah membantu kepada penurunan gold seperti yang anda dapat lihat di sini. Jadi saya sebenarnya melihat bahawa ini adalah benda yang mereka buat sebelum ni Cuma news adalah berkait rapat sebenarnya. Seperti yang kita tahu sebelum ni market pergi ke kanan. Market pergi ke kanan. Hari Rabu PMI market pergi ke kanan. Oh, market pergi ke kanan tu maksudnya menurun ke apa? Sorry saya tak berapa fasih sangat bahasa Melayu saya. Boleh terangkan lebih sikit, Zadi? Okey, tak apa. Saya tak ada apa-apa lah. Oh, I see. Saya pula terfikir tadi market pergi ke kanan. Yalah, dia kalau ke kanan tu macam nampaklah macam ada apa? Ada penurunan sikit lah macam itulah kan. Itulah saya pun tak pasti tadi ke kanan tu ada benda baru apa kan. Jadi nak bagi tahu, so saya pun terfikir lah sejenak sebenarnya. Okay, thank you Zadi, thank you.
Jadi mereka sebenarnya banyak perkara sebenarnya dalam fundamental factor ini sebenarnya sangat-sangat bergabung sebenarnya kalau kita melihat seperti yang kita tahu sebenarnya OPEC sebenarnya telah membuat satu statement yang mereka akan mengkurangkan 2 million barrels dalam sehari supaya sebenarnya Brent dengan US price supaya dia punya price boleh naik, price untuk oil boleh naik sebenarnya Tapi banyak perkara yang berlaku pada masa itu di mana US interest rate pada masa itu meningkat yang menyebabkan orang sebenarnya tak nak beli oil sebenarnya di mana oil price semakin jatuh pada masa itu ya. Jadi sekarang ni kita tahu memang ada kenaikan oil yang berlaku juga pada masa itu walaupun sebenarnya US interest rate sebenarnya naik. Tapi seperti yang kita nampak yang kenaikan dia tidak seberapa banyak Jadi sekarang ni kita dapat melihat juga yang COVID cases in China sebenarnya kita juga boleh lihat kepada COVID policy COVID policy yang mereka katakan yang berlaku di China ni masa mereka nak zero COVID policy mereka takkan keluar daripada zero COVID policy ni sekurang-kurangnya tahun ini perkara itu macam tak mungkin berlaku lah untuk masa sekarang. Jadi perkara ini besar kemungkinan akan menyebabkan oil, akan menyebabkan copper, metal market dan sebagainya prices mereka sebenarnya menurun. Jadi ini sebenarnya akan menyebabkan bahawa gold price tidak boleh meningkat terlalu sangat. Seperti yang kita bincangkan dulu, sekiranya dia melepasi 18, maknanya kita tahu maknanya trend dia adalah lebih menaik. Tapi seperti yang kita dapat lihat di sini, perkara itu sebenarnya tidak mungkin berlaku. Kerana dia ada banyak sebenarnya interference daripada Fed dan juga daripada Russian dengan Ukraine war sebenarnya. Jadi memang war itu telah di-escalatekan juga Maksudnya European Union sekarang sedang memasuk campur di dalam war di Ukraine tersebut. Jadi selain daripada itu apa yang saya boleh beritahu ialah itu adalah fundamental factor yang saya beritahu tadi dan selain daripada itu kita juga boleh melihat kepada lagi satu fundamental factor kita iaitu kepada dollar index contohnya. Dollar index repeats the greenback against euro, yen, pound, Canadian was up 0.7%. It tumbled 4% last week on expectation that Fed might opt for smaller size rate hikes. Ada ramai investor sebenarnya berpendapat selepas CPI data selepas CPI data, PPI data yang sebenarnya menurun. Jadi ramai yang sangkakan yang bahawa Fed sebenarnya akan menurunkan interest rate mereka. Tapi seperti yang kita faham perkara itu sebenarnya tidak berlakulah sebenarnya Jadi kita sebenarnya boleh tahu apa sebenarnya Fed sebenarnya tengah rancangkan sebenarnya. Dia adalah lebih kepada kekuatan US dollar Sebab kalau kita melihat kepada apa yang Fed Masters Fed Master Brennan ataupun Master ataupun J Powell mereka ni semua sebenarnya lebih menyokong kepada hawkish sebenarnya Jadi seperti yang kita lihat walaupun ada sama-sama yang mengatakan yang bahawa mereka mengurangkan interest rate tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya sebenarnya dan juga sebenarnya fundamental range yang saya buat itu semakin hari sebenarnya semakin menurun jadi seperti yang kita lihat juga kita tahu yang bahawa dia lebih menyokong kepada bearish walaupun ada juga ada kenaikan gold dan sebagainya namun kenaikan itu tidak seberapa kuat seperti yang kita nakkan ataupun seperti yang kita jangkakan jadi itu adalah perkara yang saya nak beritahu untuk hari ini. Jadi ada besar kemungkinan yang bahawa mereka akan menaikkan lebih daripada 50 basis point juga Seperti yang anda tahu saya sebenarnya go through saja sebab saya dah biasa dah dengan dengan news sebenarnya Ni adalah news yang latest, ini adalah news yang sebelum ni. Di sini anda boleh baca juga global stock. Kalau anda scroll pun anda boleh tengok sebenarnya dia ada
dia ada kemungkinan dia nak naikkan sehingga 5% ke 5.25% untuk dia punya interest rate dia. Jadi itu adalah satu sesuatu yang betul-betul tinggi lah sebenarnya, saya boleh katakan. Sebab dia awalnya dia kata yang dia sebenarnya nak berpegang kepada 2% untuk inflation rate dia, untuk interest rate dia. Tapi apa yang berlaku ialah sekarang ni mereka sebenarnya needed to rise at least the range of between 5% ke 5.25%. Itu adalah satu range yang sangat-sangat besar sebenarnya ya. Jadi kita boleh tengok yang bahawa perkara ini seperti yang mereka katakan yang bahawa mereka akan decreasekan interest rate mereka. Maknanya perkara itu sebenarnya tidak mungkin berlakulah dalam tahun ini sebenarnya. Ya. Kita boleh tahu yang Japan Nikkei ada kejatuhan, oil pun jatuh juga, crude oil pun ada jatuh juga untuk US ya. Okay. Jadi itu sebenarnya dua news saja yang kita baca dan kemudian kita sebenarnya boleh dapatkan apa sebenarnya direction dan juga fundamental range sebenarnya ya. Jadi dia ni sebenarnya tidak susah sebenarnya untuk kita baca. Dan kalau kita melihat kepada news kita untuk hari ini, untuk coincident news kita ada beberapa news seperti inflation ataupun recession. So memang sebenarnya seperti yang saya katakan, dalam coincident news ini kadang-kadang mereka akan berikan ramai market participant sebenarnya concern dengan rate increase. They appear to be ignoring the larger risk potential for liquidity drain in 2023 or even though December is almost here, central bank balance sheet has been hardly if at all decreased. Rather than real sales, a weaker currency and the price of accumulated bonds accounts for the majority of the fall in the balance sheet of the major central bank. So jadi kita walaupun sebenarnya kita lihat yang bahawa sebenarnya interest rate sebenarnya naik sebenarnya, tapi interest rate sebenarnya memberikan kesan kepada treasury juga sebenarnya, yang memberikan kesan kepada treasury juga. Jadi apa yang berlaku ialah kadang-kadang apabila mereka menaikkan interest rate juga, mereka juga sebenarnya mengurangkan terlebih sedikit daripada aset mereka sebenarnya dalam hal ini. Jadi apabila mereka mengurangkan aset mereka, memang nampak macam US dollar sebenarnya naik, tapi aset mereka sebenarnya berkurangan Jadi ini adalah perkara yang tidak bagus sebenarnya Adalah penting untuk mereka mempunyai stability Okey. Jadi itu sajalah sebenarnya yang saya nak katakan tentang goal sebenarnya untuk fundamental analysis. Bagi saya Monday ni kita tidak mempunyai banyak dia punya direction, cuma kita sambung direction yang kita ada daripada last Friday. Jadi untuk fundamental range untuk hari ini yang kita boleh melihat adalah kita boleh melihat di antara 1750.12 ke 1753.11 jadi ini adalah range saja yang kita tengah melihat jadi range ini sebenarnya tidak besar dan ini adalah untuk daily range adalah penting untuk anda sebenarnya lihat kepada range ini. Sila tunggu sebentar saya akan melihat sesuatu. Saya rasa ada satu call yang saya tengah terima. Sila bersabar dengan saya sekejap. Saya akan kembali dalam less than 5 minutes less than 5 minutes minta maaf untuk inconvenience. Saya akan kembali. Terima kasih.
I'm very sorry for the inconvenience. Minta maaf untuk inconvenience tadi. Saya mendapat satu call yang saya tidak berapa pasti sebenarnya apa yang dia tengah cuba katakan. Ya, okey. Jadi saya akan sambung untuk hari ini minta maaf dengan semua Jadi untuk fundamental range ini sebenarnya kita ada di antara 1750.12 sehingga 1753.11 sebenarnya Jadi ini adalah range yang kita tengah melihatlah sebenarnya Okey. Okey, itulah yang saya boleh berikan untuk hari ini untuk fundamental analysis So sekarang ni kita nak tengok untuk technical analysis. Sebelum tu saya nak tanya, ada sebarang soalan tak yang anda nak tanya? Kalau ada sebarang soalan sila tanya, boleh type tak ada masalah. Saya akan menjawab sebarang soalan yang anda ada Kalau ada benda yang anda rasa macam tak berapa clear ke atau apa ke, boleh tanya tak ada masalah. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menjawab. Oh, tak ada Oh, tak ada tu maksud dia saya kena sambung lah ni. Saya sambung Okey. Jadi apa yang saya akan buat sekarang, saya akan cerita tentang technical analysis. Okey. Jadi untuk technical analysis untuk hari ini, kita akan cuba untuk menggunakan cara saya dan kemudian kita tengok apa lagi indicators yang kita boleh guna sebenarnya untuk kita buat scalping ke atau apa kita tengok yang ini semua adalah berdasarkan soalan-soalan anda yang saya akan cuba untuk jawab untuk hari ini. Jadi seperti yang anda tahu, saya selalu mempunyai satu teknik yang saya selalu gunakan. Jadi saya memang berpegang kepada teknik ini untuk satu jangka masa yang lama. Yang pertamanya ialah saya banyak menggunakan data. Jadi XAU USD Gold Spot US Dollar. Kemudian anda scroll saja di bawah technical anda akan melihat technical analysis. Okey. Jadi anda tekan saja technical analysis dan kemudiannya anda akan tunggu sajalah untuk sebenarnya technical analysis anda keluar di mana anda boleh lihat untuk pivot point anda, technical indicators dan juga moving average anda Jadi ada ramai yang sebenarnya risau tentang apa yang sebenarnya berlaku di sini. Ini adalah automatic sebenarnya Jadi dia akan bertukar kalau sesiapa tanya saya kalau kita masuk dekat satu timing tu adakah dia punya resistance point ataupun support point dia akan sebenarnya berpegang kepada yang sama? Jawapan dia adalah tidak Tapi kalau kita ambil untuk intraday makanya dia punya pivot point dia lebih stable di Fibonacci. Kalau anda sebenarnya melihat lebih kepada 1 minit, 5 minit dan 15 minit, makanya sebenarnya dia sentiasa bertukar sebenarnya All good. Hopefully technical membantu saya dah entry. Oh, I see. Boleh. Tak ada masalah. Ya, boleh. Kita akan lihat sama-sama sebenarnya. Okey. So, seperti yang kita dapat lihat di sini sebenarnya, kita boleh tengok technical analysis sekarang ni kita nak trade based on intraday Intraday itu maksudnya kita melihat kepada one day sebenarnya Jadi seperti yang kita lihat dekat sini, apa yang paling penting ialah kita lihat kepada daily, okey? Dan apabila kita lihat kepada daily, penting untuk kita tahu support point kita dan juga resistance point kita based on Fibonacci, Kerana Fibonacci mempunyai satu probability yang tinggi. Jadi apa yang kita buat ialah kita sebenarnya melihat kemudiannya kepada apa yang technical indicator kita kata. Jadi kalau kita lihat kat sini kita tengok strong buy, macam strong buy So strong buy itu maksudnya memanglah kita boleh fokus kepada support point kita. Tapi adalah penting untuk kita check dengan weekly dan juga monthly kita untuk mendapatkan lebih confirmation.
Jadi kalau kita lihat kepada weekly kita boleh lihat dia juga menyokong kepada buy. Dan kalau kita melihat kepada monthly kita akan melihat bahawa ia adalah lebih kepada strong sell sebenarnya. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita sebenarnya kena check lagi dengan sesuatu yang tak ada kat sini, iaitu kita menggunakan linear regression. Okey. Jadi untuk linear regression, apa yang kita boleh buat ialah kita sebenarnya akan melihat kepada 3 time frame juga, ya. 3 time frame yang kita lihat ini adalah daily, weekly dan juga monthly sebenarnya. Jadi untuk daily ini apa yang penting ialah anda boleh melihat kepada linear regressionnya, iaitu linear regression dia lebih kepada arah menurun, ya. Itu adalah pertama, kita lihat kepada arah dia, kepada trend dia sebenarnya, ya, menurun, ya. Dan kemudiannya kalau kita pergi kepada weekly, kita akan melihat bahawa trend dia juga adalah lebih kepada menurun juga sebenarnya, lebih kepada menurun juga, ya, walaupun ada sedikit sideways tapi dia lebih kepada menurun. Dan juga kalau kita melihat kepada dia punya candles, dia adalah di dalam sebenarnya linear regression, ya. Okey. Dan kalau kita melihat kepada monthly, kita boleh melihat yang bahawa dia lebih menyokong kepada kenaikan. Jadi seperti yang kita lihat dekat sini, kalau kita melihat daripada semua ni, kita tahu yang bahawa memang ada contradiction, ya. Sebab kadang-kadang untuk kita mengetahui tentang trend market ini adalah complicated, ya. Kalau kita ikut fundamental analysis pun kadang-kadang kita tak boleh nak tahu dengan lebih lanjut di mana sebenarnya trend sebenarnya menghala. Dan kalau kita lihat kepada technical analysis kita berdasarkan apa yang saya buat ni, sebenarnya kita juga tahu ada contradiction, di antara fundamental analysis dan juga technical analysis. Tapi apa yang kita buat ialah kita boleh menggunakan dua strategi tester, yang sangat penting untuk kita lihat, iaitu pertamanya ialah Bollinger Band Strategy Tester dan keduanya ialah RSI Strategy Tester. Jadi untuk ni apa yang kita boleh buat, kita lihat kepada daily dulu, ya. Kalau kita lihat kepada daily, tak kisahlah anda nak ambil RSI Strategy ataupun anda nak ambil Bollinger Band Strategy Tester, anda boleh ambil, tak ada masalah. Contohnya kalau saya pergi dengan RSI Strategy Tester, RSI Strategy saya mengatakan yang bahawa dia adalah 66.67%. Jadi apa maksud dia di sini ialah sekiranya saya pergi dengan trend dekat sini menggunakan RSI, dan kemudian apabila kalau saya melihat kepada linear regression saya, ya, di mana linear regression saya berada, dia juga menurun, maknanya persen profitable saya akan berada di 66.67%. Jadi ini sebenarnya memberikan assurance kepada saya mana sebenarnya direction di mana sebenarnya market akan pergi. Itu adalah untuk daily, okey. Tapi kita kena confirmkan dengan weekly dan juga monthly. Kalau kita lihat kepada weekly contohnya, kita juga boleh mendapatkan bahawa persen profitable kita adalah di antara 56, bukan di antara, memang 56.25%. Maknanya kita tahu yang bahawa persen profitable kita adalah melebihi 50%. Apa yang penting dalam RSI Strategy Tester dan Bollinger Band Strategy Tester adalah untuk pastikan bahawa dua-dua ini adalah melebihi 50%. Sekiranya dia tidak menepati syarat, sama ada RSI Strategy Tester ataupun Bollinger Band Strategy Tester tidak melebihi 50%, maknanya kita tidak boleh ambil time frame itu sebagai penilaian. Maksudnya kita tak boleh ikut trend untuk sebenarnya ikut trend di di time frame tersebut, ya. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita mendapat 56.25%, maknanya dia menepati syarat kita. Tapi kalau kita pergi kepada monthly contohnya, kita boleh melihat yang bahawa dia adalah 0%. Maknanya kita tahu dekat sini yang bahawa memang kita tak boleh sebenarnya mengikuti time frame besar ini, di mana dia ni sebenarnya menyokong kepada lebih kepada uptrend, iaitu strong buy, ya. Jadi apa yang kita buat ialah kita dah tahu dah yang bahawa kita punya monthly sebenarnya tak ada working tak ada function. Tapi kita tetap akan check dengan Bollinger Band strategi kita. Seperti yang anda dapat lihat di sini, Bollinger Band strategi juga tidak sebenarnya memenuhi syarat untuk sekurang-kurangnya melebihi 50% juga di monthly. Jadi kita buat apa? Kita pergi ke weekly, kita check, okey, dia memenuhi syarat iaitu 56.76%.
Dan kalau kita melihat kepada daily, dia memenuhi syarat juga, iaitu 64.57%. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita sebenarnya mengetahui bahawa dua trend ini adalah lebih kepada menurun. Ya, makanya kalau mengikut technical analysis, kita akan lebih sebenarnya menyokong kepada strong sell. Ya, jadi adalah penting untuk kita memastikan bahawa persen profitable kita adalah melebihi 50% untuk RSI dan juga Bollinger Band Strategy Tester, dan juga linear regression sebenarnya berada di downtrend sebenarnya untuk kita pastikan di mana trend berada. Tapi ada yang akan bertanya, kalau kita melihat kepada technical indicators di daily sebenarnya dia lebih menyokong kepada strong buy. Kalau kita melihat kepada weekly, dia lebih menyokong kepada strong buy. Perkara itu adalah betul ya. Tapi apa yang berlaku ialah ada lagi satu faktor yang paling penting, iaitu adalah fundamental factor kita ya. Fundamental range ataupun faktor asas ya, fundamental analysis kita. Jadi kita kalau menggunakan strategi ini, maka kita sebenarnya tidak boleh sebenarnya lawan fundamental analysis kita. Seperti yang kita tahu, ranging yang kita dapat untuk fundamental analysis kita adalah sebenarnya menurun adalah trend menurun daripada semalam ya. Range semalam adalah berbeza, range hari ini adalah berbeza, ataupun range Friday adalah berbeza, range hari ini adalah berbeza. Jadi kalau kita tahu range dia adalah berbeza, maka dia akan lebih menyokong kepada penurunan ya. Jadi kalau kita lihat begitu sebenarnya, makanya kita tahu kalau kita ingin selarikan kita punya technical dan kita nak selarikan technical kita dengan fundamental analysis kita, maka adalah penting untuk kita sebenarnya mengetahui apa sebenarnya kedua-dua ni katakan ya. So kalau di sini apa yang paling penting ialah kita melihat kepada fundamental analysis kita yang mengatakan dia adalah lebih kepada trend yang menurun. Dan juga benda ni dikonfirmkan dengan linear regression di daily dan juga weekly kita, dan juga persen profitable kita adalah melebihi 50% untuk RSI strategi dan juga Bollinger Band Strategy Tester. Jadi kita sebenarnya memang melihat kepada semua faktor-faktor ini ya. Jadi apa yang pentingnya, kalau kita tahu sebenarnya benda ini akan lebih kepada bearish, makanya kita akan pergi dengan resistance point kita ya, untuk pivot point kita ya. Dan selalunya kalau kita menggunakan resistance point ni makanya kita akan entry ya. Untuk kalau untuk intraday, anda boleh menggunakan time frame ni, time frame daily ya, time frame daily, di mana sebenarnya anda mempunyai resistance satu anda, bergantung kepada apa sebenarnya current market anda. Kalau anda melihat current market anda adalah 1744.69, okey, jadi anda lihat yang bahawa anda kena tunggu di 1752.68 untuk sebenarnya anda masuk entry ya. Dan di mana sebenarnya anda punya take profit itu akan berlaku. Take profit anda akan berlaku di 1751.96 ya. Dan kemudiannya anda punya stop loss akan berada di 1753.12 ya. Makanya sebenarnya kita tahu daripada ini sebenarnya kita sebenarnya tidak mempunyai pips yang tinggi sebenarnya ya, untuk kita sebenarnya memasuki untuk jangka masa yang walaupun kita berada di jangka masa yang panjang, tapi sebenarnya dia tidak mempunyai banyak dia punya keuntungan juga tapi ini adalah cara yang paling selamat lah sebenarnya untuk anda trade ya. Jadi bagi saya, yang saya melihat ni adalah selalunya teknik ini berjaya sebanyak 80 ke 85%. Dan teknik ini cuma boleh diganggu sekiranya kalau ada sebarang coincident news yang berlaku Jadi kalau sekiranya coincident news dan sebagainya, anda sebenarnya boleh melihat kepada news di sini, dan anda boleh melihat kepada news-news yang baru yang berkaitan dengan US ya. Kalau anda ingin tengok coincident news di Forex Factory, anda melihat kepada news yang berkaitan dengan US ya, di sini ya. Kalau sekiranya anda ingin lihat di Metal Minds, makanya anda boleh spesifikkan yang bahawa anda melihat kepada gold saja. Kalau sekiranya anda melihat kepada copper, anda melihat kepada iron, aluminium dan sebagainya pun boleh juga, tak ada masalah. Cumanya perkara ini akan banyak untuk anda sebenarnya fokuskan.
Jadi kalau sekiranya anda melihat kepada Forex Factory ni, selalunya saya cuma suggest anda lihat kepada Forex Factory saja. Forex Factory yang biru ni, anda lihat kepada news saja related dengan US. Jadi daripada sana pun anda sebenarnya dah boleh dapat untuk direction goals sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya cara sebenarnya saya fokuskan benda ini. Dan selain daripada itu contohnya ada sesiapa nak tanya apa-apa tak? Ada sesiapa ada benda nak tanya ke atau apa ke? Kalau ada apa-apa boleh tanya tak ada masalah. Saya akan cuba jawab apa yang saya boleh jawab sebenarnya. Sebab saya cara saya memang sebenarnya menggunakan fundamental analysis dan lebih kepada data sebenarnya. Dan saya tahu sebenarnya kadang-kadang ramai sebenarnya yang tak suka sebenarnya tengok kepada graf untuk satu masa yang lama. Jadi apa yang saya dapat ialah saya cuba cari cara untuk bagaimana sebenarnya orang boleh senang sebenarnya. Saya tak tahulah kalau cara ni sebenarnya susah, tapi saya rasa saya cuba untuk persenangkanlah. Ada beberapa perkara yang saya tak boleh buat secara data, contohnya macam linear regression, Bollinger Band strategy tester dan sebagainya. Saya terpaksa menggunakan TradingView Premium untuk saya dapatkan dia punya percent profitable dan juga dia punya trend-trend yang penting di dalam trading skill ini sebenarnya, ya. Tapi sangat-sangat penting untuk anda tahu ialah sekiranya yang ni sebenarnya memenuhi syarat ya, anda pasti sebenarnya akan kurangkan loss anda sekiranya anda menggunakan cara ini, ya. Memang nampak cara ni macam tak tahu dia punya cara dia cukup berbeza sebenarnya, sebab kadang-kadang dia menafikan beberapa perkara, contohnya seperti multi time frame, ya. Maksud dia tidak sebenarnya melihat kepada time frame yang kecil, ya. Tapi kalau sesiapa tanya saya, kalau sekiranya anda ingin melihat ke time frame kecil juga, tak ada masalah. Benda itu tak ada masalah. Contohnya kalau anda melihat kepada time frame kecil untuk teknik ini, adalah lebih baik adalah untuk anda letakkan take profit anda di time frame yang kecil. Pilihlah pivot point yang mana yang anda sesuai untuk anda. Ya, tak ada masalah, tetap akan sampai juga. Tapi kalau sekiranya anda lebih kepada intraday trading, anda boleh bersabar untuk satu jangka masa yang panjang. Jadi anda ikut sajalah untuk pivot point, untuk resistance point dan juga stop loss di R2 sebenarnya di daily sebenarnya, ya. Jadi kalau orang tanya saya, pernah tak loss ke apa ke dalam strategi ini? Ya, pasti ada loss. Ya, tapi saya katakan kalau 80 ke 85% tu maksud dia rating dia memang tinggilah untuk anda menang sebenarnya daripada loss, ya. Jadi yang lagi 20 lebih tu itu adalah bergantung kepada coincident news, ya. Kita boleh review pair NZD Canadian. Okey, boleh, tak ada masalah. NZD Canadian. Okey. Tengok NZD Canadian. NZD Canadian dollar. Okey. Ini untuk technical tapi saya akan pergi untuk fundamental juga NZD Canadian dollar. Okay, NZD Canadian dollar. Okay, so seperti yang anda dapat lihat di sini untuk NZD Canadian dollar, penting untuk kita lihat kepada news dan juga analisis. Okay, so dia adalah lebih kepada maknanya dia lebih kepada analisis yang dilakukan oleh traders ya sebenarnya. Kalau kita melihat kepada news dan analisis, dia adalah lebih kepada analisis dan juga opinion. Okay, so kita sebenarnya tak mempunyai banyak news untuk NZD Canadian dollar, tapi kita boleh sebenarnya melihat kepada schedule news di Forex Factory tak ada masalah untuk kita. Kalau contohnya kita ada dua pair sebenarnya untuk NZD dengan
Canadian, ya. Jadi adalah penting untuk anda melihat kepada dua-dua news sebenarnya. Kalau anda lihat kepada hari ini, anda boleh lihat NZD, anda ada satu news saja, iaitu lebih kepada credit card spending, tapi dia adalah di bawah kategori low impact, ya. Jadi tidak banyak sebenarnya news yang anda ada untuk NZD Canadian dollar, ya. Dan kalau anda sebenarnya melihat kepada news iaitu core incident news anda boleh lihat ada satu news yang katakan 47 minit yang lalu yang anda boleh baca sebenarnya. Westpac NZ Weekly Commentary Peak Practice. As we detail our CPI review last month, we now review the official cash rate to reach a peak of 5%, most likely in the early part of the next year, with the cash rate currently at 3.5%. The implied Reserve Bank is still somewhere from where it needs to be. And with little room for delay, we think RBNZ will deliver a larger 75 basis point increase in the OCR this time, taking it up to 4.25%. Maksud dia sebenarnya apa yang berlaku di sini ialah mereka akan menaikkan interest rate mereka untuk central bank mereka. Jadi kita tahu sebenarnya central bank ini juga kebanyakan dia memang dia bersangkut paut juga sebenarnya. Jadi sekarang ni kemungkinan dia akan naikkan ke 4.25%. Jadi seperti yang kita melihat di sini ialah untuk NZD sebenarnya kita sebenarnya boleh melihat yang bahawa sebenarnya ada kemungkinan yang bahawa New Zealand dollar akan sebenarnya naik. Tapi kita juga tahu yang bahawa retail spending mereka adalah lemah di dalam June quarter. Ya, household juga has been winding back dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tengok, kita kena check lebih kepada Canadian dollar. Kepada Canadian dollar supaya kita boleh tahu sebenarnya di mana Canadian dollar sebenarnya berlaku. Jadi kalau kita baca ni, kita boleh tahu New Zealand forecast dia. Tengok dia punya GDP production dia berapa. Ya, kita selalu tengok kepada rate yang tinggi Okey, contohnya kalau kita tengok 1.7 dia, maksud dia punya GDP production dia adalah lebih bagus sebenarnya. Kalau kita melihat apa-apa mengenai negatif dan sebagainya, maknanya kita tahu dia adalah sebenarnya penurunan Ya, tak ada apa-apa yang complicated sangat sebenarnya. Cuma anda cuma kena fahamkan nombor sajalah. Itu saja sebenarnya. CPI juga ada September 2.2, Disember adalah 0.8 dijangkakan di 2023 akan berlaku di 1.2 sebenarnya. Maknanya ada kenaikan juga seperti yang anda dapat lihat di sini. Untuk GDP sebenarnya ada kenaikan juga ya. Untuk employment masih di tahap yang sama ya. Untuk unemployment rate ada peningkatan ya. Maksud dia akan mempunyai unemployment rate yang tinggi. Ya, jadi ini adalah perkara yang anda boleh lihat lah. Tapi ini adalah untuk quarterly dan ini adalah untuk annually sebenarnya ya. So kita boleh sebenarnya melihat kepada ni. Okey. Jom kita sekarang melihat kepada Canadian dollar Kita melihat kepada Canadian dollar. Ada tak news yang related dengan Canadian dollar? Okey, Canadian inflation. Okay, 27 hours ago kalau kita tak jumpa apa-apa news yang baru walaupun dalam ranging daripada 1 jam ke 5 jam, kita selalu boleh tengok the most latest iaitu Canadian inflation remain elevated, however USD Canadian unfazed Maksudnya kita pun tahu yang bahawa Canadian pun dia pun sebenarnya mempunyai satu inflation yang tinggi juga, dan kemudian mereka juga sebenarnya ingin menaikkan sebanyak 50 basis point sebenarnya. Jadi memang sebenarnya mereka memang tengah combat inflation di dalam negara mereka. Saya menganggap yang bahawa ini adalah ekonomi recession yang berlaku di dunia kerana kenaikan US dollar. Jadi seperti yang kita dapat melihat di sini sebenarnya kita sebenarnya memang kena melihat yang bahawa kalau kita melihat kepada NZD dan juga kepada Canada, maknanya kita tahu dia punya dia punya sideway dia sangat tinggi di dalam pair ini sebenarnya Jadi sebenarnya untuk kita tahu sebenarnya di mana direction itu sebenarnya sangat susah untuk NZD dan juga Canada. Tapi kalau kita tahu lebih lanjut, kita tahu yang bahawa Canada tu sebenarnya dia lebih berkait rapat dengan US sebenarnya Jadi kalau kita tahu import dan export adalah lebih banyak dengan Canada sebenarnya. Kalau kita tahu US dollar sebenarnya menaik sebenarnya, makanya dia juga ada correlation dengan Canada punya duit juga.
Jadi Canada punya duit ada kemungkinan bahawa dia ada kemungkinan boleh naik lebih, ya, tapi kita sebenarnya masih tengah melihat kepada apa sebenarnya Fed akan buat di dalam central bank mereka sebenarnya, ya. Jadi kita boleh melihat expectation 7.8, 10.1 yearly. Okay, expectation of only 7.8, maknanya ada peningkatan ada peningkatan September reading of 9.1 sebenarnya. Okay, and other than that kita juga boleh melihat ada kenaikan USD, Canadian USD ada kenaikan Canada is a bit low actually, walaupun dia katakan yang bahawa dia akan naik juga. Okay, so from here, correlation coefficient between USD and Canadian and S&P 500 at the bottom panel of the chart. Guys, yang kurang. USD Canadian has a strong negative correlation with S&P 500. So daripada sini kalau S&P 500 sebenarnya kita sebenarnya boleh melihat kalau USD naik, maknanya memang shares akan menurun. Jadi ini akan efek kepada Canadian dollar. So it will move in the opposite direction. So besar kemungkinan daripada apa yang saya lihat dan saya baca daripada sini, kita tahu yang bahawa sebenarnya New Zealand dollar ada kemungkinan akan mengalami kenaikan. Tapi masih sebenarnya tidak, kita tak dapat dia punya pengukuhan untuk NZD naik sebenarnya, sebab Canadian dollar pun ada sebenarnya impact dia juga kalau kita lihat pada graf dia. So seperti yang kita tahu, NZD ada kenaikan dan Canadian dollar akan menurun untuk fundamental analysis. So jadi sekarang ni kita akan confirmkan dengan technical analysis kita. Seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah NZD Canadian dollar. Jadi kalau untuk intraday, paling penting ialah firstly kita kena melihat kepada investing.com kita, iaitu kita melihat kepada technical analysis kita. Seperti biasa. Saya sebenarnya menggunakan cara yang sama untuk setiap untuk setiap trade sebenarnya. Ini adalah cara yang saya dapatlah sebenarnya untuk saya gunakan. Jadi anda boleh tengok contohnya kalau anda melihat kat daily ni, anda boleh melihat kepada strong buy sebenarnya. Anda lihat kepada weekly, anda juga akan melihat kepada strong buy, dan sekiranya anda nampak kepada monthly, anda akan melihat kepada strong sell. Sangat sama trend dia seperti apa yang Gold katakan tadi untuk New Zealand ni Okey, jadi kalau kita melihat kepada daily di sini, untuk daily di sini kita tahu ia adalah strong buy, dua time frame yang kepada strong buy. Tapi paling penting adalah untuk anda sebenarnya melihat kepada apa yang linear regression sebenarnya katakan. Kalau anda lihat kepada daily ni anda boleh lihat yang bahawa linear regression anda sebenarnya lebih kepada menurun sedikit maksudnya dia tak banyak sebenarnya menurun. Dan kalau anda melihat kepada apa yang anda dapat lihat di sini ialah anda boleh lihat yang bahawa dia telah keluar daripada linear regression anda. Jadi itu adalah perkara juga yang anda boleh lihat sebenarnya. Okey. Jadi selepas tu kita buat apa? Kita check dengan kita punya weekly. Kita check dengan weekly kita pun tengok bahawa trend kita adalah sebenarnya menurun. Dia adalah dekat di sini tapi dia belum melepasi lagi Jadi okey. Itu yang kita lihat. So sekiranya kalau kita pergi kepada monthly kita juga mempunyai satu trend yang lebih menyokong sebenarnya kepada penurunan juga. Kepada penurunan juga. Okey. Jadi kita tahu tiga-tiga time frame kita sebenarnya lebih kepada downtrend untuk NZD Canadian dollar. Jadi apa yang kita buat seperti yang selalu kita gunakan ialah kita gunakan RSI strategy tester dan juga kita gunakan Bollinger Band strategy tester. Jadi kita tengok je lah untuk daily, contohnya kalau kita gunakan Bollinger Band strategy tester kita tahu yang bahawa kita punya percent profitable adalah di antara 56.68%. Okay, that's great. Dia menepati syarat. Kalau weekly kita tengok adalah di antara 62.5%. Okay, that's very good. Menepati syarat. Kalau kita melihat kepada monthly, kita boleh lihat dia adalah 50%. Okay, ngam-ngam lah. Okay, tapi syarat dia adalah melebihi 50%. Kalau contohnya kalau dia kat 50% juga, dia tak ada pengukuhan maknanya dia boleh jatuh juga untuk percent profitable dia. Jadi
Kita sebenarnya kena berhati-hati dengan monthly ni sebanding angkat 50%. Okey, dan apa yang kita buat sekarang, kita tukar kepada RSI strategi kita. Okey, RSI strategi kita di monthly mengatakan 66.67%. Okey. Dan kalau kita sebenarnya melihat kepada weekly kita mendapatkan 75 peratus. Okey, very good. Dan selepas kita tengok kepada kita punya daily juga, yang kita mendapatkan 65.52%. Okey. Seperti yang kita tahu sekarang ialah kita sebenarnya melihat kepada MZT kita sebenarnya menaik. Ya. Jadi kita tahu sebenarnya kita sebenarnya lihat kepada technical indicators kita juga di sebenarnya di daily juga dia sebenarnya lebih menyokong kepada strong buy. Okey. Dan weekly juga lebih menyokong kepada strong buy cuma untuk monthly kita ya. Dan kalau kita melihat kalau kita melihat kepada kita punya fundamental analysis juga, dia mengatakan yang bahawa NZD sebenarnya boleh menaik juga. Jadi besar kemungkinan memang kita akan menyokong kepada buy kerana fundamental analysis kita mengatakan begitu ya. Tapi kalau kita melihat kepada percent profitable yang kita ada ni dan juga kalau kita melihat kepada graf ni ini adalah benda yang penting untuk anda lihat juga. Kalau anda melihat candle anda sebenarnya keluar daripada linear regression anda, maknanya anda tahu something is wrong. Ya, something adalah wrong di mana dia sebenarnya lebih menyokong kepada kenaikan. Dan kalau anda melihat kepada percent profitable di sini, ya percent profitable ini adalah berdasarkan kepada sebenarnya strategi yang digunakan iaitu RSI strategi dan juga Bollinger Band strategi yang diletakkan di candle sebenarnya ya. Dan digabungkan dengan linear regression ya, di mana sebenarnya dia ni akan membantu untuk anda sebenarnya menentukan trend yang betul ya. Tapi provided anda sebenarnya kena melihat kepada fundamental analysis anda ya. Jadi seperti yang anda dapat melihat di sini, anda sebenarnya boleh melihat kepada anda punya weekly juga. Sebenarnya weekly juga anda masih di dalam sebenarnya masih sebenarnya berada di dalam, tapi linear regression lebih menyokong kepada downtrend sebenarnya. Jadi kita tahu memang ada contradiction ya, memang ada contradiction sebenarnya. Sebab kenapa teknik ni sebenarnya memang memberikan anda sebenarnya satu perkara yang betul sebenarnya. Kalau contohnya ada contradiction di dalam market, teknik ini saja akan memberitahu anda yang bahawa fundamental analysis dan technical analysis sebenarnya tidak selari sebenarnya. Ya, tapi kebanyakan masa kita akan mengikut kepada fundamental analysis kita. Jadi kalau kita mengikut kepada fundamental analysis kita, sebenarnya apa yang kita akan buat ialah kita akan mengikut lebih kepada buy sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kepada buy kita, maknanya kita sebenarnya akan melihat kepada support point kita. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada support point kita, maknanya kita sebenarnya boleh beli beli di support point satu kita. Dan kemudian kita take profit di pivot point kita di 0.8243 dan kemudian stop loss kita akan berada di S2 iaitu di 0.82. Jadi itulah sebenarnya yang saya buat untuk review untuk NZD Canadian Dollar. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya saya. Kalau ada review lain-lain boleh beritahu saya juga. Tak ada masalah Saya cuma buat apa yang berdasarkan kepada analisis saya sebenarnya. Ya, tapi sebenarnya mungkin anda mempunyai analisis yang lain yang sebenarnya anda boleh gabungkan dengan teknik ini juga supaya anda sebenarnya boleh mengukurkan untuk technical dan juga fundamental analysis. Ada sebarang soalan? Mungkin saya cakap banyak kot. Ada sebarang soalan tak? Kalau ada sebarang soalan boleh tanya tau, tak ada masalah. Kita boleh bincang juga. Mungkin ada yang berpendapat mungkin daripada fundamental analysis Canadian dollar lebih akan meningkat ke apa ke. Boleh tanya, tak ada masalah. Ada ke? Kalau ada soalan boleh bertanya. Tak ada masalah. Saya boleh jawab sebenarnya. Cezade, ada soalan?
Tak ada. Oh, tak ada. Oh, I see. Oh, I see, tak ada lah. Oh, I see. Okay, kalau tak ada tu okey lah. Rasanya. Ya. So, jadi memang apa ni lah, memang saya memang gunakan cara ni. Tapi saya tahu cikgu-cikgu lain mereka ada cara-cara mereka yang lain juga, ya. Boleh sebenarnya melihat kepada cara mereka juga, gabungkan dengan teknik ini, kemudian anda sebenarnya boleh dapatkan direction sebenarnya, di mana sebenarnya market sebenarnya tengah heading tu. Kalau seperti yang anda dapat lihat ni sebenarnya kadang-kadang macam mereka sebenarnya lebih menggunakan kepada chart sebenarnya. Jadi kalau mereka melihat kepada chart, jadi mereka lebih fokus kepada retracement, mereka lebih fokus kepada pullback dan sebagainya. Jadi perkara ini sebenarnya kita pun sebenarnya lihat kepada current market. Kita lihat kepada current market juga, kita juga meletakkan pending order juga, ya, untuk teknik saya ini. Mungkin saya tak banyak cakap pasal retracement, saya tak banyak cakap pasal pullback dan sebagainya. Tapi perkara ini sebenarnya adalah satu cara yang kita kita pernah backtest dulu, dan kita tahu sebenarnya perkara ini semua termasuk benda ni semua termasuk di dalam pullback, retracement dan sebagainya. Jadi memang ada besar kemungkinan yang dia akan sampai kepada pivot point tersebut, kerana pivot point itu adalah satu point yang di mana support dengan resistance dia sebenarnya memang kuat, ya. Jadi macam mana pun dia pasti akan retrace di sana. Jadi sesiapa yang sebenarnya berada di mana-mana resistance ataupun di support point, dia pasti akan berada di sana. Cumanya ialah kita melihat kepada support point kerana kita melihat kepada apa yang fundamental analysis kita katakan dan juga apa yang technical indicator kita mengatakan. Jadi kita sebenarnya mempunyai satu assurance yang bahawa ia pasti akan menyentuh kepada pivot point tersebut. Jadi apa-apa yang sebelum tu, sebelum anda nak sampai kepada pivot point tersebut, dia boleh membantu anda untuk sebenarnya jana profit sehingga pivot point tersebut. Jadi itulah sebenarnya apa yang teknik ini sebenarnya buat, ya. Jadi teknik ni sebenarnya memang kena memang kena buat mastery lah, memang kena buat mastery. Tapi kalau anda sebenarnya dah boleh masterykan benda ni pun, saya rasa anda boleh sebenarnya profit lah. Sekurang-kurangnya 80 ke 85%. Dan lain-lain itu akan bergantung kepada coincident news yang akan anda tengok di sini, ya. Sebenarnya kalau sekiranya ada news-news impact yang baru yang seperti yang anda lihat di sana, maknanya anda akan sebenarnya tahulah sebenarnya apa sebenarnya impact di dalam market tersebut, ya. Kurang sebenarnya pengacauan daripada segi pivot point dan juga untuk support point ni. Off late saya banyak backtest pada AUD, GBP dan juga JPY, kurang sikit tengok chart. Okey, off late sebenarnya backtest pada AUD, GBP, JPY, kurang sikit tengok chart lah. Okey. So oh I see. Oh I see. Oh, okey. Alright. So macam mana El rasa macam mana? Boleh cakap lah. Saya bagi El cakap lah. Kita boleh santai-santai kita boleh cakap sikit pasal pasal ni lah. Hello, morning. Good morning. El. Ya. Ni jari you dah color black dah. Ya, dah color black dah. Saya dah cuba untuk bersihkan dah seberapa yang saya boleh. Seperti yang anda dapat lihat dah hampir nak keluar dah. Okay, basically saya pun nak move sikit lah daripada SAU USD kan. So saya pun pergilah tengok sebab saya start dengan tengok sharing mapping everywhere lah, sources kan yang possible that I can get, especially from WeTrade. So I found out that macam I akan tunggu ikut you punya cara Mr. Week. Maksudnya I go for weekly. So kita boleh nampak overview kat mana dia punya arah trend dia lah. And so I rasa lagi peaceful sikit, so I can buat kerja-kerja lain juga. Sebab I tak fokus dekat scalping. Kalau SAU ni selalunya I scalping sebab I cannot hold the emotion, you know. Dengar tak? Boleh dengar tak? I can hear you. Selalunya I tak confident sangat kalau SAU ni I nak hold sebab dia memang
very volatile. Lepas tu akan ada breakout sini, breakout sana, time frame sini, breakout sini. So I macam okay lah, I kata this month mungkin I fokus dekat AUD kan, macam GBP AUD. So macam AUD apa ni USD ke. So I rasa macam more peaceful sikit lah. So I tengok lah weekly, daily dia bagaimana. Of course lah kita akan pegang dekat apa ni dekat market structure kan. So tengok juga time frame traffic kecil, tapi I rasa dia lagi ikut technical dan fundamental. Yes. Compare dengan SAU. Betul. Betul. Ya. Itulah yang I nak share. I see. Oh, thank you El, thank you very much ya. El, tadi saya rasa ada something masuk dalam telinga saya, sebab tu saya korek-korek. So yalah, ya betul lah apa yang El katakan lah. Kadang-kadang kita nak peaceful kan apabila kita trade kan. So kadang-kadang kita bila kita lihat kepada chart ni yang nampak macam apa, sangat banyak benda kan di sana, jadi macam kita kena trace satu persatu tu. Jadi sebenarnya saya sebenarnya suka untuk senangkan cara trade lah sebenarnya. Saya tak nak macam stres apabila kita trade lah. So, jadi sebab tu inilah satu cara yang saya cari, dan cara ni yang saya rasakan yang okey lah untuk masa sekarang. Tapi kalau saya ada cara yang lebih senang, nanti pasti saya akan sharekan jugalah. So, El baguslah El sebenarnya boleh trade sebenarnya untuk forex dan sebagainya. Ya betul, XAU USD memang volatile. Ya kita pun tak tahu kadang-kadang direction dekat mana. Kadang-kadang Fed boleh melakukan banyak perkara, dan kita ada banyak geopolitical risk juga di dalam fundamental analysis tersebut. Jadi banyak perkara sebenarnya juga boleh affectkan gold punya price juga sebenarnya. Ya. Tapi okey lah, I mean BL boleh trade kan, tak ada masalah kan, boleh untung kan. Slow tapi steady. Slow tapi steady lah. I tak go for macam memanglah I kena go for target juga kan, siapa yang tak nak duit kan. Ya, tapi I lagi suka tengok macam okay, analisis ni mapping, I pun dah start buat mapping sendiri tau, walaupun I ada terima mapping, tapi I find out the reason behind. Yes. Lepas tu combine dengan you punya apa ni cara, I rasa lagi cepatkan sikit proses tu, sebab okay, RSI dia dah stated dekat situ, moving average dah berapa, so I just tengok je, and then kadang-kadang mata kita capture dekat summary dia sudah strong buy ke ataupun strong sell. Simple. Yes. Simple way. Yes. Yes, betul ya. Kalau kita lihat dekat chart nanti kita akan apa satu-satu kan. Yes, sometimes coloring ke apa buat mata kita stress kan. So might as well I go for data yang already stated, already apa ni generated by the system. Yes. Itu senang sikit. Ya. Correct. Ya, very true. Ya, orang dah senang kerja, kita guna je lah kan. Betul. Kita pening-pening kepala lah kan, letak ni letak tu. So saya pun jenis boleh mental sikit. Saya betul go through kan, saya pun boleh mental. That's why saya rasa kalau saya lihat kat sini technical indicator sini banyak, so gunakanlah kan. Ya, betul. Dan sini pun bagus juga dia punya technical indicator, bukan yang calang RSI, stochastic, MACD kan. It's quite good lah sebenarnya. Yalah, sebab itu semua strategi. Okay, I tahu macam sifu-sifu banyak. Okay, dia combination macam stochastic apa semua kan. Yes. So kadang-kadang I punya brain I cannot like macam integrate all that. Macam lepas tu I haywire. So kalau benda yang visible macam ni, because I rasa lah I punya strength, I boleh memorize number tu easily. So kalau I ingat numbers, dia akan automatic, dia akan transfer the data tu pergi dekat I terus macam ni lah, ada tak lah PO kan, PO. So sebab kalau I confident dengan setup tu, I letak PO tapi jauh sikit. So bila lepas tu I set alarm, ataupun I pergi dekat dekat trading view kan boleh set alert kan price tu sampai kat mana. So I apa ni lah, bila price tu trigger dekat zone tu,
So I will reconsider whether I have to take up the PO ke atau macam mana bila tengok dekat time frame kecil. Not bad, yeah. So consider like you kalau you take profit or anything means you definitely take profit at the time frame kecil lah, selalunya lah. Ada kat sana? Oh, saya rasa dah mute kot. Termute kot. Oh, termute rasanya. So jadi kan ni kalau selalu ni kalau untuk take profit, untuk stop loss dan sebagainya selalu tengok pada time frame kecil. I tengok entry, I tengok dekat time frame kecil. Dia kan ada pair dia macam apa time frame besar pair dengan apa macam H4 time frame kecil dia kena tengok dekat mana semua kan. Yes. So lepas tu untuk TP I decide lah kadang kalau apa ni I tak confident TP1 dekat TP1 pun I ambil lah, tengoklah dekat resistance support dia dekat mana. Yes. Dia breakout kan dekat Yes. situ I nak entry TP dekat mana. Yang tu itu up to us sebab I dah tak nak dah hold lama-lama. Yes. Sebab lama dia akan jadi, sebab tu dah cakap Mr. Gumi I nak ubah sikap. So bila tu I rasa macam okay lah, profitable lah, ada improvement. Ya, betul. From the day that I mention to you yang my problem tu. Ya betul lah. Ya kita kena ubah lah kan. So yalah bagus lah I mean you have some improvement and also lagi you macam you lebih tengok kepada apa semua masters buat dan juga saya rasa sekarang ni macam lebih you lebih tahulah kan sebenarnya di mana support, resistance dan rasanya boleh lah L boleh buat lah tak ada masalah lah L boleh trade lah kan. Baguslah. The key is to learn lah, to learn every day. Kan. Saya rasa yang Encik Syazadi ni pun mesti sangat power ni. Share lah sikit. Sebab I memang newbie. Syazadi boleh share juga. Saya boleh bagi boleh unmute kan dah. Unmute kalau nak cakap. Saya sebelum trade tengok dulu currency strength meter. Oh, pilih yang strongest and weakest one. That for currency lah. Biasa je lah. Oh, currency strength meter. Oh, ini indicator lah. Nampak currency strength indicator ini indicator 3000 plus CSA 5 steps cup. Wow, banyak dia punya ni. Nampak. Syazadi boleh boleh terangkan juga, boleh cerita juga tentang ni currency strength indicator. Wow, nampak banyak dia punya ni dia punya line-line dia sebenarnya. Ataupun saya pilih saya yang pilih yang salah ke apa? Currency strength indicator. Currency strength chart indicator. Oh, currency strength indicator. Alright, let's see. Oh, tapi dia benda yang sama juga. Sebelum saya trade, saya pilih yang strongest dan weakest one. That for currency lah. Okay. So macam mana kita nak tahu dekat mana dia sebenarnya strong dan mana dia sebenarnya weak? Syazadi boleh ni tak? Boleh terangkan tak? Ya, saya pun nak ambil ilmu sikit. Kali sudah bolehlah explain basis Encik. Saya dah buka dah ni currency strength indicator kat sini. So boleh terangkanlah tentang currency strength indicator. Ya, saya pun boleh gunakan juga sebab saya pun nak tengok juga dekat mana sebenarnya perkara ini sebenarnya boleh boleh juga lagi kuatkan mungkin boleh kuatkan lagi kita punya analisis kita ke apa. So kita kena lihat jugalah sebenarnya. Oh, saya tengok kat sini. Oh, dia ada website. Ya.
currency strength meter. Not bad. Currency strength meter, I see. Jadi maksud dia kalau anda lihat macam ni, maksud dia lebih kuat lah sebenarnya. I see. CSM. Juga consistent meter. Data. Which currency is under or overvalued? Undervalued or overvalued is excellent additional signal for filter for the forex technical analysis. Okay. It's that determine the relative strength of a currency. Dia macam relative strength index juga. Ya, tapi cuma dia adalah sedikit berbeza sajalah. Kan? Kita tengok sejam lepas market open. I see. I see. So maksud dia kalau macam ni dia punya USD dia maksud dia kuat lah. Sebenarnya lah. Full bar tu strongest lah. Saya tengok sejam lepas market open. Not bad. I see. Looks at previous 24 hours to calculate the overall strength and combines all currency pairs associated with a currency. Usually the data obtained as a result of calculation are displayed as chart. Okay, maksud dia akan ambil 24 jam yang lalu kekuatan dia. Ya, dia akan ambil 24 jam kekuatan dia. Kemudian dia akan combinekan semua currency pairs tu associated dengan satu currency tu. Jadi data yang obtained tu as a result of calculation are displayed as chart. Not bad. Satu lagi market sentiment. Thank you very much. Satu lagi market sentiment. Good one. Ni lebih kepada short term lah. Maksudnya dia akan melihat lebih kepada dia punya short term lah. Tapi bagus juga untuk kita tengok juga supaya kita tahu sebenarnya apa strength of the currency at that time sebenarnya. Yeah, that's good. That's very good. Yeah, and then kita gabungkan saja dengan kita punya apa sajalah kita punya technical indicators kita di daily, di weekly, di monthly, dan kemudian kita gunakan linear regression as usual. Dan kemudian kita tengoklah di mana sebenarnya kekuatan itu lebih akan pergi. Kemudian kita masukkanlah dekat kita punya support ke ataupun kita punya resistance point dan take profit di pivot point kita. Not bad. Yeah, not bad. This is good. Bagus Ni jadi satu dia compare semua currency Dia compare semua currency which is very good. Very good. Yeah, okay. Jadi kita akan savekan benda ni. Saya pun akan savekan benda ni, jadi saya akan cuba untuk gunakan benda ni juga. Tengok, kita boleh saling belajar daripada sesama kita sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sebenarnya. Discussion sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita pun boleh belajar daripada student juga. Tak semestinya cuma kalau kita adalah cikgu, kita tahu semuanya. Bukan begitu. Jadi memang kita pun boleh belajar dan kita pun boleh improvisekan lagi lah teknik-teknik itu sebenarnya. Okay, very good job Syazadin. Bagus. Kita boleh gunakan. Jadi esok nanti kita try gunakan cara ni dan kemudian kita tengok lagi apa-apa lagi Kalau contohnya AL pun ada skill-skill lain ke yang AL nak sharekan dengan kita pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh gabung-gabungkan kat sini. Kemudian kita boleh perkukuhkan mengikut kepada fundamental dan juga technical analysis yang ada di sini. Ya. Jadi makanya kita boleh lebih sebenarnya dapatkan trend yang lebih kukuh lah untuk sebenarnya entry kita.
Okay, very nice, very good. Yeah. Jadi ada apa-apa lagi tak? Siapa-siapa nak cakap apa-apa ke atau anything ke? That for currency, gold saya refer market sentiment. Market sentiment. Oh, I see. Market sentiment you guna apa ni technical indicator yang mana? Dia ada banyak jenis juga yang technical indicator. Wicks ke ataupun yang jenis macam mana? Ataupun you guna daripada website juga atau macam mana? Oh, di MyFX Book. Di MyFX Book, jom kita tengok. Bahagian Outlook kan? Ini pun sponsored by XM Oh, ni XM punya sentiment. Oh, ni adalah sentiment. Straight. XAU, USD ada tak? XAU, JPY. Jadi kebanyakan benda memang akan lihat kat sini lah sebenarnya untuk dia punya trend dia dan sebagainya lah. Tadi. USD. Short 56%, 44%. Volume is about this position. 18% of traders are currently trading XAU USD. Retail market sentiment lah. Retail market sentiment. Okay, so kat mana Saya tadi boleh share kan? Pergi kat mana? Boleh tengok skrin tak? Jadi kalau boleh tengok skrin saya ni, bagi tahu saya nak pergi kat mana? Saya pun nak tengok juga. Okay. Oh. Nanti nampaknya kena tengok juga ni. Ini sponsored by XM So, okay, kepada analysis system reviews and brokers. Yang tu, yang tadi itulah sentiment. Oh, yang tadi itulah sentiment. Oh, I see. Oh, okay. Alright. Sentiment lah. Oh, okay. Alright, saya jadi. Okay, tak apa. Saya dah faham dah.
Nanti kita tengok-tengokkan jugalah. Benda ni nanti saya tengok-tengokkan. Lepas tu kita tengoklah apa lagi yang kita boleh buat. Terima kasih Zainuddin untuk hari ni. Terima kasih untuk El untuk join sekali ya. Jadi memang sebenarnya kita belajar banyak perkara pada hari ini. Saya juga sebenarnya dapat tahu banyak perkara seperti currency strength meter. El juga mengatakan cara-cara dia untuk sebenarnya trading juga yang lebih efisien dan sebagainya untuk melihat data. Betul-betul berterima kasihlah kepada anda berdua kerana sharekan ilmu-ilmu anda juga. Bagus sebenarnya, sangat-sangat bagus untuk anda sebenarnya dapatkan ilmu. Lagi banyak ilmu yang kita dapat lebih bagus sebenarnya ya. Dan saya sebenarnya melihat kepada teknik yang saya buat ni sebenarnya. Kalau ada apa-apa lagi yang boleh menguatkan teknik itu, saya sangat-sangat suka sebenarnya. Ya. Jadi kita sebenarnya boleh guna cara itu kalau contohnya kalau dia punya winning rate adalah sebanyak 80 ke 85%, maknanya adalah penting untuk kita meningkatkan probability untuk winning itu lebih sebenarnya. Ya. Jadi saya memang melihatlah kepada kalau kita boleh sebenarnya menguatkan lagi untuk probability winning rate kita untuk intraday. Ya. Kalau scalping pun boleh, tak ada masalah, cumanya dia akan lebih kepada time frame yang kecil juga dan kemudiannya kita boleh sebenarnya menguatkan analisis kita juga berdasarkan technical analysis indicator, linear regression dan juga strategi tester yang kita gunakan di TradingView sebenarnya. Jadi sebenarnya memang memang cara ini adalah satu cara yang kuat juga ya, nampak seperti simple tapi memang sangat kuat sebenarnya dan kita boleh sebenarnya memperbaiki lebih untuk strategi tersebut ya. Jadi sekiranya tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh minta diri untuk hari ni. Sekiranya hari ni pun dah pukul 12 dah sebenarnya. Jadi semoga kita mendapat news-news yang bagus untuk hari ni untuk negara kita ya. So jadi kita akan melihat apa yang akan berlaku pada 2 petang pada hari ni ya. Jadi kalau ada apa-apa ke apa-apa je berdoa je lah kan ya, supaya apa yang berlaku itu adalah untuk kebaikan ya. Jadi sekian, terima kasih ya. Kalau ada apa-apa nak cakap boleh cakap tak ada. Muhyiddin jadi PM menakutkan juga memang menakutkan sedikit Zainuddin saya tak ada komen untuk perkara ini sebenarnya sebab semalam sebenarnya saya dapat tahu yang bahawa semua parti-parti opposition sebenarnya bergabung dengan Perikatan Nasional, tapi saya ada satu news juga yang mengatakan yang bahawa Barisan Nasional sebenarnya belum membuat keputusan lagi sebenarnya ya. Jadi kalau sekiranya Barisan Nasional sebenarnya join dengan Pakatan Harapan, maka ni sebenarnya Pakatan Harapan mempunyai harapan untuk sebenarnya untuk mengetuai untuk parlimen. Tapi sekiranya perkara yang sebaliknya berlaku, maknanya sebenarnya kita akan melihat kepada Perikatan Nasional untuk memegang tabir pemerintahan Jadi memang susah lah dan seperti yang anda tahu PAS juga sebenarnya memenangi banyak memenangi banyak tempat juga sebanyak 20 lebih seat ya. Jadi memang kita akan melihat lebih kepada kita melihat lebih kepada PAS sebenarnya. Dan ya betul 20 MP BN Gang Ismail Sabri support BN betul. Cuma Zahid Hamidi saja yang menyokong kepada menyokong kepada Pakatan Harapan rasanya, tapi tak tahulah sebab dia pun sekarang mempunyai satu pressure untuk step down, untuk resign daripada position dia. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya mana sebenarnya direction ini akan pergi Saya cuma doakan yang terbaik sajalah, apa-apa yang nak berlaku tu mesti berlaku untuk rakyat untuk benda yang baik. Jadi kita harapkan sangatlah benda yang baik yang berlaku Jadi menakutkan tadi. Kalau anda faham kenapa saya ketawa, anda akan tahu kenapa saya ketawa, sebab memang bahaya sebenarnya kita perlukan sebuah negara yang yang adil kepada semua dan kita perlukan sebuah negara yang kita punya leaders ni adalah daripada golongan-golongan orang yang mempunyai integriti supaya negara kita sebenarnya boleh pergi ke satu direction yang bagus.
Seperti yang kita tahu sekarang ni, kita sebenarnya telah berada di tabik pemerintahan Perikatan Nasional sebelum ini. Jadi kita boleh lihat apa sebenarnya hasil yang kita dapat daripada pemerintahan Perikatan Nasional. Memang kita tahu sebenarnya Perikatan Nasional juga telah membuat apa yang mereka boleh daripada pemerintahan mereka, tapi seperti yang kita lihat kita memerlukan lebih foreign direct investments dalam negara kita. Kita memerlukan lebih banyak changes yang penting di dalam negara kita. Jadi adalah penting untuk kita melihat sebenarnya di mana sebenarnya kita boleh pergi selebihnya di dalam negara kita. Bagi saya tak ada komen. Saya betul-betul tak ada komen. Saya tak nak cakap apa-apa juga. Saya rasakan yang bahawa kita tunggu sajalah pukul 12 pukul 2 pada hari ini supaya kita boleh dapatkanlah apa sebenarnya informasi terkini sebenarnya, sebab kita memang tak boleh kita tak boleh jangka apa-apa, kita tak boleh buat apa-apa, jadi kita lihat sajalah My concern dekat MOE je, Ministry of Education je, pening cikgu and children tu. Betul. Ministry of Education pun saya rasa akan berubah, banyak perkara yang akan berubah. Trust me kalau Perikatan Nasional memegang tabik pemerintahan, banyak perubahan akan berlaku Kita akan ada banyak Deputy Prime Minister, seperti ada yang daripada GPS, daripada PAS, daripada kan. So jadi banyak sebenarnya unsur-unsur yang akan berlaku banyak-banyak lagi perkara yang akan berlaku Saya sebenarnya saya cuma harapkan yang terbaik saja. Apa yang berlaku itu mesti berlaku untuk benda baik lah. And as we know, kita tahu yang semua ni adalah di bawah tangan Tuhan. So kita lihat sajalah apa yang akan berlaku worst case come if in case things doesn't go very well ke apa, then we have to wait for another 5 years, and then lepas tu kita akan kita akan ubah government kita lah. Razdi Jidin jadi balik menteri MOE. I see. Let's really see Saya tak nak bias sebenarnya. Saya tak nak cakap apa-apa lah. Benda ni complicated memang complicated sebenarnya. So wish the best, harap kita dapat tabik pemerintahan yang betul, yang baik because we need to save our country we really need to save our country. If we don't save it now, then it's never going to happen. So itu sajalah untuk hari ini. Jadi saya minta diri dulu saya harap semua pun okey, sihat-sihat Saya akan minta diri dan have a great day to all of you Kalau ada apa-apa nak cerita boleh cerita, tak ada masalah, saya boleh tunggu sekejap. Tapi saya akan tamatkan jugalah untuk kita punya sesi untuk hari ini. Ada apa-apa lagi? Tak ada Okey, tak ada lah. Kalau tak ada, saya minta diri dulu. Semoga anda ada hari yang cerah. Have a great day to all of you. Thank you El, thank you Sizade for attending. Keep attending the classes. We'll try our best to make our education more interesting. We'll try what we can. Okay, have a good day to all. Bye-bye. Jaga diri.